Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari dalam kasih Yesus. Bertemu kembali kita di rancangan Rapsodi TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan membawa satu lagi topik hasil nukilan daripada Pastor Chris yang bertajuk Bersungguh-sungguh dan tekun dalam berdoa. Mari kita sama membaca di Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tuhan Yesus menekankan betapa perlunya kita untuk berjaga-jaga dan berdoa selalu. Dalam Lukas 21 ayat 36, contohnya dia berkata, kamu hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang akan terjadi itu, lalu dapat berdiri di hadirat anak manusia. Dalam Lukas 18 ayat 1, dia juga berkata, mereka harus senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Rasul Paulus juga menekankan hal ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, berdoalah tanpa henti-henti. Mengapa begitu banyak penekanan untuk kita berdoa? Ingatlah kata-kata Yesus, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 6 ayat 10, Lukas 11 ayat 2. Dia mahu kehendaknya ditetapkan di bumi seperti di surga. Dia mempertanggungjawabkan para umatnya untuk memastikan kehendaknya berlaku di antara bangsa-bangsa. Dia membiarkan kita menjalankan dunia ini bersama dengannya, menegakkan kehendaknya dalam bangsa-bangsa di dunia melalui pelayanan imamat kita, iaitu doa syafaat. Lukas dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 hingga 5 misalnya menunjukkan kepada kita kesan doa syafaat orang kudus yang tulus berterusan. Raja Herodes berusaha untuk menindas jemaat dan menjatuhkan hukuman mati ke atas Yakobus, salah seorang murid Tuhan, untuk menyenangkan orang Yahudi. Didorong oleh respon yang menggalakkan daripada orang Yahudi, dia lantas pergi menangkap Petrus. Herodes pasti berfikir bahawa membunuh Petrus, ketua kumpulan itu, merupakan satu cara yang paling strategik untuk memusnahkan segala sesuatu yang diperjuangkan oleh jemaah. Walau bagaimanapun, jemaah tetap teguh dalam berdoa untuk Petrus. Semasa jemaah berdoa dengan bersungguh-sungguh dan tekun, ada satu pertolongan dari syurga. Seorang malaikat Tuhan muncul dan membebaskan Petrus dari belenggunya dan membimbingnya ke tempat yang selamat. Dia kemudian pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes, di mana jemaat berkumpul untuk berdoa dengan bersungguh-sungguh. Kisah Para Rasul 12 ayat 12. Belajarlah untuk berdoa dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Ingatlah apa yang Alkitab katakan dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar yang bersungguh-sungguh, sepenuh hati, berterusan, menyebabkan kuasa yang luar biasa tersedia, dinamik kerjanya. Teruskan berdoa sehingga ada perubahan. Kita mempunyai kuasa untuk mengubah apa sahaja melalui doa kita. Tuhan menjadikannya sebegitu. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama berdoa dengan saya. Ya Bapa, aku mengisytiharkan bahawa bangsa-bangsa dan para pemimpin dunia berada di bawah pengaruh ilahi kuasa besar-Mu, dan roh-roh jahat yang bertanggungjawab ke atas kejahatan dan segala bentuk kegelapan dalam bangsa-bangsa disingkirkan, dan damai sejahtera berkuasa dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, saudara-saudari boleh merujuk di Matius 21 ayat 22, Yakobus 5 ayat 16 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sekian daripada saya, bertemu lagi di firman yang akan datang. Bye. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan
Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.